أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Adakah suara saya dapat didengar dengan jelas ya? Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah. InsyaAllah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang untuk meneruskan siri kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya. Dan di samping itu juga sukalah untuk saya mengingatkan diri saya dan juga kepada hadirin dan hadirat sekalian, sekarang kita ini ramai di kalangan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah banjir dan kehilangan harta benda. Mudah-mudahan kita doalah, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga ada di kalangan kita di sini yang sedang menghadapi ataupun menghadapi ujian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dan kepada siapa sahaja yang terlibat ataupun menghadapi musibah ini dengan sifat sabar, dan juga diberikan ganjaran yang sewajarnya, insya-Allah, atas musibah yang telah pun menimpa, ganjaran dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Dan juga saya ingin menyarankan jugalah kepada kita semua, jika ada peluang untuk kita membantu mereka sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, mudah-mudahan dapatlah kita menghulurkan sedikit bantuan kepada mereka, insya-Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini sepatutnya disampaikan oleh Ustaz Abdul Muhaimin, tetapi dia juga antara yang terkesan dengan musibah banjir, jadi saya menyambung kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita teruskan dalam apa juga keadaan. Menyambung kembali pengajian kita berkenaan dengan hadis akhir zaman, di mana pada siri yang lalu kita telah membahaskan berkenaan dengan beberapa mukaddimah yang penting berkenaan dengan hadis akhir zaman, iaitu bagaimana cara-caranya untuk kita berinteraksi ataupun bagaimanakah cara-caranya untuk kita membaca dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pada siri yang lalu juga kita telah melihat bahagian yang pertama daripada kaedah berinteraksi dengan hadis akhir zaman, iaitu tentang kesahihan hadis. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita ini masih lagi di dalam mukaddimah, iaitu berkenaan dengan bahagian yang kedua berkaitan dengan kefahaman hadis. Jadi ini pun suatu perkara yang sebenarnya sama penting dengan kesahihan hadis. Jika hari ini ramai yang berbicara berkenaan dengan kesahihan status sesebuah hadis, sama ada sahih ataupun dhaif ataupun maudhu' ataupun palsu, tetapi hakikatnya ada satu lagi di sana, satu sisi yang juga sama pentingnya,
dengan memahami kedudukan hadis, iaitulah memahami hadis dengan sahih. Bukan sekadar kita mengetahui kesahihan ataupun status sesebuah hadis itu, tetapi memahami hadis itu dengan kefahaman yang sahih adalah sama pentingnya. Kerana kalau hadis itu hadis yang sahih tapi difahami dengan kefahaman yang salah, maka ia membawa kepada kesesatan. Bahkan sebahagian para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan jelas menyebutkan bahawa su'ul faham, yakni kefahaman yang salah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sababun min asbabid dalalah, salah satu daripada sebab kesesatan. Hadis dah sahih, tapi kefahaman tidak sahih, maka menyebabkan kesesatan, membawa seseorang itu kepada kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Dan kefahaman yang salah itu juga, kata Ibnu Hajar, akan bertambah lebih teruk jika ditambah dengan su'ul qasdi. Su'ul qasdi maksudnya niat yang buruk. Kadang-kadang kita lihat hari ini ramai yang, bukan ramai, terdapat sebahagian di kalangan umat Islam sendiri yang mereka menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kerana jahil ataupun kerana sengaja, mentafsirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan pengertian yang jauh daripada pengertian para ulama. Jika perbuatan itu dilakukan kerana berniat buruk untuk memburuk-burukkan Islam ataupun memesongkan kefahaman orang Islam, maka itu adalah satu perbuatan yang sangat keji dalam Islam. Jadi kita kena hati-hati. Maka sebab itu insya-Allah pada malam ini kita akan cuba lihat bahagian yang kedua secara ringkas berkenaan dengan kaedah berinteraksi dengan hadis akhir zaman dari sudut kefahaman hadis. Pertamanya, kaedah yang paling asas, saya sebutkan juga pada sesi yang minggu lepas bahawa kaedah-kaedah ini bukanlah khusus semata-mata untuk hadis akhir zaman sahaja. Bahkan kaedah-kaedah ini boleh kita aplikasi dalam rujukan kita, dalam interaksi kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali kaedah yang pertama, iaitu hadis mestilah difahami secara zahir, kecuali terdapat qarinah yang mengharuskan takwil. Ini penting ya. Apabila sesebuah hadis itu, hadis ini datang dalam bahasa Arab. Jadi apabila sesebuah hadis itu datang, maka maksud yang paling utama bagi hadis itu ialah maksud yang zahir. Maksud yang kita boleh faham melalui kefahaman ataupun makna bahasa Arab. Itu yang dikatakan makna yang zahir. Jika Nabi SAW sebutkan sesuatu maksud, maka sesuatu hadis, maka maksud yang paling utama itu ialah maksud yang zahir. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam hadis-hadis akhir zaman ini, sebagai contoh hadis-hadis yang menyebutkan tentang zuhurud dajjal, keluarnya dajjal. Jadi bila Nabi SAW menyebutkan bahawa akan adanya makhluk yang bernama dajjal akan keluar kepada manusia, mencetuskan huru-hara fitnah kepada manusia, jadi itu adalah maksudnya yang zahir, iaitu keluarnya sejenis makhluk dajjal yang mencetuskan huru-hara. Itu maksud yang zahir. Dalam arti kata yang lain, apabila sesebuah hadis itu kita baca, makna yang zahir itu harus diterima terlebih dahulu. Dan makna yang zahir itu boleh ditafsirkan ataupun ditakwilkan dengan maksud yang majaz. Ini dalam bahasa Arab sikitlah, ada al-ma'na al-zahir ataupun al-ma'na al-haqiqi dan juga al-ma'na al-majazi. Al-ma'na al-haqiqi ataupun zahir hadis, iaitulah yang dapat kita faham daripada nas itu menurut kefahaman bahasa Arab. Itu yang zahir. Bila Nabi sebut satu perkara yang kita faham secara bahasa itu, itulah dia. Tetapi boleh tak kita tukarkan ataupun kita ubah maksud yang zahir itu kepada maksud yang majaz? Maksud yang majaz itu maksudnya, majaz ini maksudnya perumpamaan. Nabi sebut sesuatu perkara
tetapi maksudnya bukanlah yang terzahir. Kalau dalam bahasa Arab kita ada belajar tentang al-haqiqatu wal majaz. Perkara yang hakikat dan juga majaz, iaitu perumpamaan. Contoh saya bagilah, katakan kita kata ra'aitul asada fil fasli. Aku melihat aku melihat singa aku melihat singa di dalam kelas ataupun di dalam kuliah, ataupun aku melihat singa di kalangan orang ramai. Jadi ataupun di dalam kelas tersebut, aku melihat singa di dalam kelas. Contoh dalam bahasa Arab dah saya ambil. Jadi singa di situ, takkanlah kita nak kata singa itu duduk dalam kelas belajar, tak. Tetapi kita melihat seorang yang berani seperti singa. Itu maksud dia. Jadi maknanya, makna yang hakiki itu ialah bila kita sebut singa ataupun harimau, maknanya yang hakiki itu ialah sejenis haiwan. Itu makna yang hakiki, makna yang zahir. Tetapi kadang-kadang kalimah yang hakiki ini dipinjam untuk memberikan maksud selain daripada maksud hakiki, iaitu dia dipanggil sebagai maksud majazi, kiasan. Seperti mana kita kata, aku melihat, bahasa mudah kita lah, aku tengok engkau ni macam rimau. Itu bahasa mudah kita. Aku tengok engkau hari ni macam rimau. Jadi adakah dia ni harimau? Tak, tapi kita maksudkan garangnya itu, beraninya itu, seperti seekor harimau. Jadi perkataan harimau itu bermaksud secara majazi, iaitu sifat berani, sifat garang. Yang itu yang dimaksudkan daripada kata-kata. Jadi dalam hadis Nabi SAW, sesebuah hadis itu mestilah kita faham secara zahir, secara hakiki dulu. Sebelum kita bergerak untuk mentafsirkan ataupun mentakwilkan hadis itu dengan sesuatu maksud yang lain. Sebelum kita menjadikan lafaz yang zahir itu bermaksud sesuatu yang dijadikan sebagai permisalan ataupun kuni ataupun tamsil ataupun majaz ataupun perumpamaan dan sebagainya. Sebelum kita pindah kepada makna yang majazi, makna yang bukan hakiki, kita kena faham dulu hadis itu dengan makna yang zahir. Bila Nabi sebut salat, salatlah. Bila Nabi sebut puasa, puasa dan sebagainya. Jadi, bilakah masanya kita dibenarkan untuk mengalihkan makna yang hakiki itu kepada makna yang majazi? Yang inilah perbahasan besar di kalangan para ulama. Jadi, secara ringkasnya adalah di sana petunjuk-petunjuk, ataupun kita sebut sebagai qarinah. Ada qarinah yang tertentu yang boleh kita jadikan sebagai alasan untuk menukarkan maksud yang hakiki tadi ataupun maksud yang zahir tadi kepada maksud yang majazi. Yang ini saya ingat saya tak dapat nak bentangkan di sinilah sebab terlalu panjang perbahasan berkenaan dengan perkara ini. Jadi cuma kita pun sebenarnya sebagai orang awam, kita mungkin tak layaklah sebenarnya untuk melakukan perkara itu. Sebab diperlukan kepada kefahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab, mengetahui qawaid syarak, kaedah-kaedah syarak, mengetahui perkara-perkara yang asas berkenaan dengan Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Banyak ilmu yang diperlukan untuk kita menukar sesuatu maksud yang zahir kepada maksud yang majazi. Bukan semudah-mudah yang kita boleh bukan semudah-mudah itu yang kita boleh buat. Kita mesti melalui proses yang sangat panjang. Jadi untuk kita ini, kita rujuk kepada kata-kata para ulama yang sudah pasti mereka itu mahir dalam perkara ini. Maka jika ada di kalangan para ulama yang menunjukkan bahawa maksud hadis itu bukan hakiki, maka kita boleh rujuklah kepada kata-kata para ulama tersebut. Jadi dalam hal ini kita mungkin jadikan kaedah ini sebagai suatu titik untuk kita berhati-hati apabila kita melihat ataupun mendengar sesuatu tafsiran terhadap hadis, tafsiran yang jauh berbeza daripada maksud yang zahir, maka kita kena berhati-hati. Di sini tempat untuk kita berhati-hati. Maknanya kita kena tanya balik. Kenapa maksud yang zahir ini boleh menjadi maksud yang lain? Contoh saya kata satu contoh dalam bab hadis akhir zaman juga.
dalam bab Dajjal juga. Antaranya hadis Nabi sebut Dajjal itu akan datang dan bersama dengannya ma'un wa khubuz. Dajjal akan datang dan bawa air dan juga roti. Jadi sebahagian saya lihat di YouTube lah ceramah, ada juga di ceramah di YouTube, dia menafsirkan sebenarnya bukanlah air, bukanlah roti yang dia kata, tapi sebenarnya adalah sistem yang diwujudkan untuk menjadikan manusia bergantung pada sistem tersebut. Kalau manusia ni keluar daripada sistem itu, maka dia akan tersesat, dia akan terpesong dan sebagainya. Jadi menafsirkan roti dan air dengan maksud sistem itu jauh sekali untuk kita terima. Macam mana yang kita katakan roti, dan Nabi sebut mak, air, Nabi sebut khubus, iaitu roti. Tapi macam mana pula kita boleh pusingkan maksud air dan roti itu dengan maksud sistem pendidikan ke, sistem keuangan ke dan sebagainya? Mana kita dapat? Daripada mana, apa bukti-buktinya? Ataupun sekurang-kurangnya berilah kepada kami, berilah kepada kita siapakah para ulama yang menafsirkan maksud hadis itu dengan begitu. Sekurang-kurangnya lah. Sebab kita kena faham bahawa ini adalah kata-kata Nabi. Jadi kita kena sangat berhati-hati dalam menafsirkan kata-kata Nabi SAW. Jadi kaedah ini mungkin kita tidak mampu untuk mengaplikasikannya sendiri, tetapi ia sebagai satu kaedah untuk kita berhati-hati. Apabila kita membaca hadis Nabi dan kita mendapati ada orang-orang yang menafsirkan maksud yang zahir itu dengan maksud yang lain daripada yang jelas, yang hakiki, maka kita kena bertanya, siapakah ulama yang memberikan maksud yang sedemikian rupa? Sebab ini satu perkara yang sangat berat untuk kita tukarkan maksud yang zahir kepada maksud yang majaz ataupun yang maknawi. Baik, itu yang pertama. Sebenarnya poin yang pertama ni pun agak besar kan? Kalau kita nak bincang dalam satu kuliah pun tak habis. Baik, yang kedua, antara kaedah berinteraksi dengan hadis akhir zaman ini juga adalah kefahaman yang selari dengan Al-Quran. Kefahaman yang selari dengan Al-Quran Karim. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis adalah dua sumber utama selain daripada sumber-sumber yang lain, tapi ini ada dua sumber utama dalam hukum hakam syarak. Akidah, hukum hakam syarak, akhlak, semua segala perkara berkait dengan bergantung kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi kedua-dua sumber ini, Al-Quran dan Hadis, dia mestilah selari. Maknanya kita tidak boleh memahami hadis Nabi SAW dengan maksud yang bertentangan dengan maksud Al-Quran Karim. Ini kita kena hati-hati. Jadi maknanya bila ada satu maksud yang kita dapati ada ayat Al-Quran lain bertentangan dengan maksud tersebut, maka ini suatu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Kaedah yang kedua ini juga satu perkara yang sangat besar. Kita sebagai orang awam mungkin tak mampu untuk mempraktikkan perkara ini sebab perlukan kepada ilmu yang sangat dalam untuk Al-Quran dan juga hadis. Kita pun hafal Quran berapa ayat saja kan, yang kita hafal pun kita tak apa nak faham. Kita masih lagi tengok terjemahan dan sebagainya. Jadi kita kena rujuklah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita rujuk kepada para ulama. Para ulama lah yang akan menjelaskan maksud ini bertentangan dengan Al-Quran ataupun maksud ini selari dengan Al-Quran ataupun tidak. Jadi kita faham ada kaedah ini untuk kita memulakan perjalanan kita dalam memahami hadis Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya iaitu ini khususnya, yang ketiga ini khusus untuk hadis akhir zaman, iaitu memahami situasi ataupun sesuatu kejadian dengan baik. Sebelum kita nak mengaitkan sesuatu kejadian yang berlaku di zaman kita ataupun di zaman yang lalu ataupun kejadian yang dianggap akan berlaku, sebelum kita nak mengaitkan kejadian itu dengan hadis Nabi SAW, kita kenalah faham dulu kejadian itu dengan baik, peristiwa itu dengan baik. Jadi kita kena faham betul-betul peristiwa itu. Jangan kita pun kita baca satu kejadian pun kita baca di Facebook, kita baca di berita-berita yang tidak disahkan benar ataupun tidak berita tersebut. Kita sendiri pun tak kaji. Kita tidak terlibat secara langsung dengan kejadian tersebut. Lalu kita dengan sewenang-wenangnya mengaitkan kejadian itu dengan hadis Nabi SAW. Ikhwati, kita telah berlaku zalim terhadap hadis Nabi SAW. Sebagai contoh sebelum ni, kalau kita lihat antara kejadian yang berlaku, contoh yang saya ingat, dulu ada satu gambar di Teluk Arab ataupun di Teluk Eden, tak silap saya lah, di sebelah Yaman.
ada satu gambar tersebar, gambar matahari seolah-olah tanduk syaitan. Seolah-olah tanduk syaitan, dua tanduk yang merah di Teluk Eden, tak silap saya lah. Jadi bila orang tengok gambar tersebut, orang dah mula kata, inilah yang Nabi kata, wa biha yatla'u qarnu syaitan. Dan di situlah akan timbulnya tanduk syaitan. Ramai orang dah mula kaitkan hadis itu dengan gambar tersebut. Sedangkan gambar itu hanyalah betapa trik fotografi saja. Dia dapat tangkap gambar itu dalam masa yang tepat, pada masa yang kena, matahari tersebut entah macam mana, nampak seolah-olah dua tanduk syaitan. Itu adalah gambar ataupun trik fotografi saja, tapi kita dah mula kaitkan dengan hadis Nabi SAW. Ini satu perkara yang sangat malang kita buat. Contoh yang lain antaranya yang pernah berlaku dulu ketika mana perebutan kuasa berlaku di antara anak-anak ataupun anak-anak King Salman. King Salman sekarang ni di Arab Saudi kan. Sehingga King Salman naikkan putera mahkota sekarang ni, anak dia untuk menjadi putera mahkota, menggugurkan adik dia ataupun pakcik dia daripada putera mahkota. Jadi berlaku perebutan sehingga banyak ahli keluarga Arab Saudi dikurung, dipenjarakan di hotel dan sebagainya, ditahan dan sebagainya. Jadi ramailah mula bila melihat kejadian itu, terus ramai yang mula mengaitkan kejadian itu dengan pertelingkahan tiga anak sultan yang berlaku dalam salah sebuah hadis berkenaan dengan Imam Mahdi. Jadi cepat sungguh kita mengaitkan kejadian itu dengan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi ini satu perkara yang kita kena hati-hati. Situasi itu kita kena faham dengan baik sebelum kita mengaitkan kejadian itu dengan hadis Nabi SAW. So kadang-kadang kita pun baca berita daripada Facebook, daripada WhatsApp yang disebarkan yang tidak tahu kesahihannya, dan kita pun dengan itu mengaitkan kejadian dengan hadis Nabi SAW. Inilah satu perkara yang banyak berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Baik. Kemudian tidak mengaitkan hadis dengan satu kejadian secara pasti. Yang ini pun penting. Iaitu apabila berlaku sesuatu kejadian, kita pun kaji kajian tersebut, kita pun buat penyelidikan, buat kajian terhadap kejadian tersebut, terhadap hadis Nabi SAW. Lalu apabila kita dah faham, kita pun nampak maknanya ada kaitan yang kuat antara kejadian itu dengan hadis Nabi SAW. Maka apabila kita sudah mempunyai hujah-hujah dan bukti-bukti yang cukup untuk mengaitkan kejadian itu dengan hadis Nabi SAW, maka kita boleh buat, kita boleh kaitkan dan syarahkan hadis itu berdasarkan kejadian yang berlaku. Tetapi mestilah jangan kita mengatakan inilah kejadian yang dimaksudkan Nabi SAW. Jangan kita begitu pasti dan begitu yakin inilah kejadiannya. Kerana kalau kita katakan begitu, bila kita katakan begitu, kita sebenarnya menolak pandangan-pandangan yang lain yang mungkin mengatakan bahawa sebenarnya kejadian itu belum berlaku ataupun kejadian itu tidak tepat dan sebagainya. Jadi bila kita terlalu pasti dan terlalu yakin, bimbang kita ini melakukan sesuatu yang salah terhadap hadis Nabi SAW. Kita disebutlah berdasarkan kajian dan penelitian, kita dapati bahawa apa yang berlaku pada waktu-waktu sekian kejadian itu dan kejadian ini boleh dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Adapun yang benar ataupun tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita buat penilaian berdasarkan ilmu yang kita ada dan kita beradab dengan hadis Nabi, iaitu kita tidak menyatakan dengan pasti bahawa kejadian itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kita pun kena ingat juga bahawa antara kejadian-kejadian ini, para ulama terdahulu pun telah mengaitkan banyak kejadian dengan hadis Nabi SAW. Antara banyak-banyak pandangan itu ada juga di antara pandangan para ulama terdahulu yang kita boleh katakan perlu dilihat semula. Bukanlah kita tidak beradab dengan para ulama, kita beradab dengan para ulama, tapi dalam bab ini mungkin para ulama yang datang kemudian mereka melihat semula apa pandangan yang dikemukakan oleh para ulama yang terdahulu, lalu mereka pun memberikan pandangan-pandangan yang baharu untuk dalam memahami sebuah hadis Nabi SAW. Dan yang nak buat begitu adalah para ulama jugalah, bukanlah kita orang awam ni yang nak buat untuk kaji pandangan para ulama. Ulama juga yang mengkaji juga dan memberikan pandangan terhadap sesuatu kejadian yang disebutkan dan dikaitkan dengan hadis Nabi SAW.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, membezakan antara hadis dan tafsiran terhadap hadis. Ini adalah tambahan yang sangat penting saya nampak hari ini. Ini adalah tambahan daripada saya, bukan daripada kitab. Saya melihat hari ini ramai di kalangan masyarakat Islam, mereka tidak tahu untuk membezakan antara perkara yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu, yang kita panggil sebagai nassul hadis, yang Nabi SAW sebutkan itu, dengan tafsiran terhadap hadis. Ini dua perkara yang sangat berbeza. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan sekalian dapat praktikkan perkara ini pun, saya kira dah cukup besar untuk mengelakkan kita daripada terikut-ikut dengan tafsiran-tafsiran yang melampau. Kita, masyarakat kita ni, bila ustaz cakap, dia akan cakap, oh ustaz cakap tu hadis lah, jadi agama tu. Jadi agama yang kita kena pegang dengan wajib. Bukan. Bila kita melihat kepada hadis Nabi SAW, kita kena beza antara, terutama dalam bab hadis akhir zaman, kita kena bezakan antara hadis, iaitu nas yang disebutkan Nabi SAW dengan tafsiran terhadap hadis. Sebab apa kita kena bezakan? Kerana hadis itu wajib kita terima. Hadis yang sahih wajib kita terima, wajib kita imani. Manakala tafsiran terhadap hadis itu, pertama boleh jadi benar, boleh jadi salah. Dan tafsiran itu bukan datang daripada Nabi. Tafsiran itu datang daripada para ulama ataupun daripada pengkaji-pengkaji yang yang cuba mengkaji nas itu dan cuba menafsirkan maksud hadis tersebut. Jadi bila kita boleh bezakan antara nas hadis, teks hadis yang Nabi sebut, dan juga tafsiran terhadap hadis, maka kita tahulah mana yang patut kita terima, yang mana yang patut kita nilai. Kalau hadis itu kita terima, tidak ada masalah. Walaupun kefahaman kita mungkin tidak jelas, tapi kita faham sebagaimana yang disebutkan dalam nas hadis itu sudah memadai. Dan tafsiran terhadap hadis itu boleh jadi pelbagai. Kadang-kadang ada orang yang faham begitu dan faham begini. Jadi tafsiran itu tak wajib kita ikut, tak wajib kita terima, tapi kita boleh ambil dan terima jika tafsiran itu tafsiran yang kuat, yang baik, kita boleh terima. Tapi dia masih lagi tidak sama dengan nas hadis. Tafsiran terhadap hadis dengan nas hadis adalah dua perkara yang sangat berbeza. Nas hadis wajib kita beriman, manakala tafsiran hadis tidak wajib kita beriman dan berpegang dengannya. Tapi kalau tafsiran para ulama, kita dahulukan berbanding tafsiran orang-orang biasa, yang pekaji-pekaji biasa yang mungkin tidak mencapai tahap dan juga kedudukan ilmu para ulama yang silam. Baik. Jadi itulah beberapa bahagian atau beberapa perkara berkenaan dengan kaedah berinteraksi dengan hadis Nabi SAW pada bahagian yang kedua, iaitu kefahaman terhadap hadis. Saya kira sebenarnya ini adalah penjelasan yang sangat pantas, sangat ringkas, sangat terlalu ringkas untuk kita mendapat gambaran. Kerana sebenarnya kaedah ini kalau kita nak huraikan secara mendalam pun sebenarnya agak berat, dan perlukan kepada macam-macam ilmu alat lain yang penting untuk kita dapat memahami dengan benar, dengan betul tentang kaedah ini. Jadi tujuan saya membentangkan kaedah berinteraksi dengan hadis akhir zaman ini, bahagian pertama dan bahagian kedua, untuk kita mendapat sedikit gambaran, bagaimana para ulama yang terdahulu mereka mengkaji dan bagaimana kaedah-kaedah yang harus kita lalui. Walaupun kita sendiri tak dapat untuk mempraktikkan kaedah itu, tetapi kita tahu apa yang para ulama dahulu buat. Macam kita dalam ilmu perubatan jugalah. Ilmu perubatan kita sendiri, kalau kita baca banyak-banyak macam mana sekalipun, kita buka Google, kita baca buku perubatan dan sebagainya, macam mana kita baca sekalipun maklumat perubatan, kita hafal macam mana sekalipun, tak boleh juga kita nak prescribe ubat untuk diri kita. Tak boleh juga. Tak boleh juga untuk kita buat satu kenyataan penyakit ini untuk kita pergi hospital khusus terima. Tak terima juga. Macam itulah ibaratnya. Maknanya kita mengkaji, kita memerhati, tetapi bukanlah untuk kita sendiri yang mempraktikkannya, tapi untuk kita faham. Jadi bila kita pergi jumpa doktor, doktor kata sakit awak ni begini dan begini, puncanya ini dan ini, kita boleh faham apa yang doktor cakap. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak faham kan.
Jadi begitu juga dalam bab yang khusus dalam pengajian hadis ini, kita dengar dan kita belajar supaya kita tahu apa yang para ulama bincangkan. Kemudian bukanlah untuk kita, minta maaf, pandangan saya ialah orang awam seperti saya, seperti tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, bukan untuk kita yang nak kaji sendiri hadis ini bertentangan dengan Al-Quran ataupun tidak dan sebagainya, sebab kita tak cukup ilmu alat, tak cukup faham bahasa Arab kita pun entah ke mana. Jadi kita kena rujuk juga akhirnya kepada para ulama yang mempunyai autoriti dan kelayakan yang cukup untuk memahami sesebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah bahagian yang terakhir daripada kuliah kita pada minggu yang lalu. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung lagi pengajian kita dengan dengan tajuk yang baru insyaAllah, iaitu berkenaan dengan perhatian para sahabat terhadap hadis al-fitan wa al-malahim. Minta maaf ya, slide tak bergerak. Slide yang run. Okey, baik. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan hadis al-fitan ataupun kronologi kiamat ini insyaAllah. Kita akan lihat seterusnya berkenaan dengan bagaimana para sahabat yang terdahulu memberikan perhatian terhadap hadis akhir zaman ini ataupun hadis al-fitan wal malahim. Okey. Sebab kita nak tengok reaksi para ulama, reaksi para sahabat yang terdahulu. Sebab kadang-kadang mungkin juga orang bertanya, kenapa kita asyik sibuk sangat mengkaji hadis-hadis akhir zaman ini? Adakah ia satu perkara yang penting? Adakah para sahabat, adakah Nabi sendiri pun memberikan perhatian? Adakah para sahabat juga memberikan perhatian terhadap hadis-hadis akhir zaman ini? Jadi kita lihat bagaimana reaksi generasi yang hidup bersama dengan Nabi SAW, bagaimana reaksi mereka dan bagaimana perhatian mereka terhadap hadis-hadis akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Baik, kita lihat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Huzaifah, an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka shay'an yakunu fi maqamihi dhalik ila qiyam as-sa'ah إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. Maksudnya daripada Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di kalangan kami. Lalu baginda menceritakan setiap perkara yang berlaku dari ketika itu sehingga terjadinya hari kiamat kepada kami. Di kalangan kami ada yang menghafalnya, dan ada yang tidak mengingatinya. Para sahabatku mengetahui siapakah mereka itu dan sekiranya aku terlupa sesuatu tentangnya, lalu aku memikirkannya lantas aku mengingatinya semula. Seperti seseorang yang terlupa wajah sahabatnya setelah berpisah. Kemudian apabila melihatnya kembali, lantas dia mengingatinya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Apa maksud hadis ni? Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sangat terkenal dengan sebagai penyimpan rahsia Nabi SAW. Huzaifah bin al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirrin Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa Huzaifah ini tabiatnya ataupun caranya adalah sedikit berbeza dengan cara para sahabat yang lain. Huzaifah ini lain sikit daripada sahabat yang lain. Di mana bezanya Huzaifah ini? Huzaifah ini bezanya ialah dia kata para sahabat kana nas yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair.
Kata Huzaifah, ramai di kalangan para sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi, mereka bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang baik. Contohnya, bertanya kepada Nabi tentang apakah amalan yang paling baik, apakah bagaimanakah untuk memasuki syurga dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang yang bertemu dengan Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang baik. Mereka nakkan kebaikan. Tetapi aku pula, kata Huzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sedangkan kata Huzaifah, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Jadi Huzaifah ni berbeza sikit dengan orang lain. Dia tanya tentang keburukan. Kenapa Huzaifah bertanya tentang keburukan? Maksudnya tentang suasana yang buruk, tentang kejadian-kejadian yang buruk. Itu soalan yang selalu diajukan oleh Huzaifah bin Al-Yaman kepada Nabi SAW. Tujuannya ialah, katanya, makhafata an yudrikani. Dia kata, kerana aku bimbang bahawa keburukan itu akan menimpaku. Ini satu prinsip yang cukup kuat yang ada pada diri Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu keburukan kerana Huzaifah ingin mengelakkan dirinya daripada terkena dengan keburukan itu. Jadi maknanya mengetahui sesuatu keburukan itu untuk kita mengelakkan keburukan. Ialah kalau sesuatu bahaya itu kita tidak ketahui, sesuatu keburukan itu tidak kita ketahui, maka bagaimana untuk kita mengelakkan tentang keburukan dan juga bahaya tersebut. Ini satu perkara yang kalau kita ni tahu benda yang baik, contohlah kan, kita dalam berniaga, kita tahu teknik-teknik berniaga, kita tahu bagaimana skill untuk berniaga, bagaimana untuk menguruskan perniagaan sehingga mencapai keuntungan. Yang itu kita cukup tahu. Tetapi ilmu tentang penipuan yang berlaku dalam perniagaan kita tak tahu. Jadi maka bila kita melakukan perniagaan, maka kita mungkin untung. Tetapi apabila sampai keadaan di mana ada orang melakukan penipuan terhadap diri kita, bimbang kita terjebak dan juga terpedaya dengan penipuan tersebut. Jadi sebab tu bila kita belajar satu ilmu, kita tahu perkara yang baik dan kita tahu perkara yang buruk. Yang baik untuk kita amalkan, yang buruk untuk kita jadikan waspada. Jadikan sesuatu yang kita berwaspada dengannya supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan tersebut ataupun keburukan tersebut. Maka begitulah sifat Huzaifah bin Al-Yaman, iaitu apabila beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara buruk kerana untuk mengelakkan dirinya daripada terjebak daripada perkara yang buruk tersebut. Maka kita pun sebenarnya dalam belajar hadis akhir zaman ini, sebenarnya saya nak sebut banyak kali, mungkin perkara ini saya akan sebutkan banyak kali lagi dalam siri-siri Quran yang akan datang. Apabila kita membaca hadis-hadis Nabi akhir zaman, kita akan dapati banyak Nabi sebut tentang perkara-perkara buruk yang bakal melanda umat Islam. Contohnya intisyarul jahal, tersebarnya kejahilan, intisyarul zina, tersebarnya zina, intisyaru apa lagi? Al-qatal, pembunuhan yang banyak, kemudian intisyarul syurbul khamar, orang minum arak dengan berleluasa, penipuan dalam jual beli dan sebagainya. Kita akan perpecahan di kalangan umat Islam, kezaliman dan sebagainya. Kita akan baca banyak kejadian-kejadian yang buruk dalam hari-hari akhir zaman ini. Jadi setengah orang bila dia baca hadis-hadis ini, dia kata, apa nak buat kan, dah Nabi cakap benda tu akan berlaku. Jadi kita pun pasrah ajalah. Pasrah ajalah. Kan dah Nabi kata benda tu akan berlaku, maka kita pun berserah ajalah. Itu adalah satu prinsip yang salah. Mungkin telah saya sebutkan kepada tuan pada minggu yang lalu. Ibarat kita berada di tepi pantai, kita diberikan amaran bahawa tsunami akan datang. Maka apa kita buat? Adakah kita tunggu tsunami datang dan juga menimpa kita? Kita akan lari dengan sekuat-kuatnya. Begitulah ibaratnya bila kita belajar hadis akhir zaman ini, kita tahu keburukan tersebut adalah untuk kita mengelakkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita daripada terkena dengan keburukan tersebut. Iaitu yang prinsip Huzaifah. Ini adalah prinsip Huzaifah bin Al-Yaman yang kita semua boleh praktikkan dalam kita mempelajari hadis akhir zaman ini. Baik, kata Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW pernah berdiri menyampaikan khutbah kepada kami.
Dan ketika mana khutbah itu, Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat setiap perkara secara terperinci, setiap perkara yang berlaku dari saat Nabi SAW berdiri menyampaikan khutbah itu sehinggalah terjadinya kiamat kepada kami. Maknanya Nabi cerita satu persatu kepada para sahabat. Nabi ceritakan kepada para sahabat satu persatu tentang kejadian dan peristiwa yang akan berlaku sejak daripada hari itu, hari di mana Nabi berkhutbah itu, sehinggalah saat berlakunya kiamat, Nabi telah ceritakan kepada para sahabat. Maknanya Nabi telah sampaikan kepada para sahabat. Sebahagiannya adalah apa yang kita bacakan insya-Allah. Jadi kata Huzaifah, ada di kalangan kami yang menghafalnya, ada di kalangan para sahabat yang menghafal apa yang hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan ada juga yang tak ingat. Biasalah manusia kan, manusia ada yang hafal, ada yang tak ingat. Tapi maknanya ada sebahagian para sahabat yang menghafalnya. Seperti Huzaifah bin Al-Yaman. Dia menghafal peristiwa-peristiwa tersebut. Dan para sahabatku mengetahui siapakah mereka itu. Dan maknanya para sahabat tahu siapa di kalangan sahabat Nabi yang mengetahui tentang, yang menghafal tentang kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Nabi SAW itu. Dan sekiranya aku terlupa sesuatu tentangnya, lalu aku memikirkannya, lantas aku mengingatinya semula. Dan Huzaifah pun antara yang menghafal peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di hari sebelum berlakunya, sehingga berlakunya kiamat. Dan kata Huzaifah, aku hafalnya. Dan jika aku lupa pun, kata Huzaifah, kalau aku ingat-ingat balik, aku akan ingat semula kejadian yang Nabi SAW sebutkan itu. Kata Huzaifah, ibaratnya kalau kita lah, ibaratnya kalau kita kenal seseorang, kemudian kita lupa tentang orang tersebut, dan kita, sebab kita pisah lama, kita tak jumpa lama, berpuluh tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun, kita terpisah dengan seseorang, tiba-tiba satu hari kita ternampak muka dia, berjumpa dengan dia. Lalu kita ingat semula orang tersebut. Kita tengok muka, kita ingat. Begitulah ibaratnya, kata Huzaifah, ada peristiwa-peristiwa yang aku hafal dan aku lupa, tetapi bila aku cuba ingatkan kembali, maka aku ingat kembali peristiwa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dalam bab hadis Al-Fitan dan Al-Malahim ini, maka Huzaifah bin Al-Yaman dan juga beberapa orang sahabat Nabi yang lain, yang kita akan bacakan lagi banyak di antara mereka, yang menghafal peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ini, bermula daripada saat itu sehinggalah ketika mana terjadinya hari kiamat. Maka maknanya di sini, para sahabat memberikan perhatian yang khusus. Ada sebahagian para sahabat yang memberikan fokus kepada peristiwa-peristiwa hari akhirat ini, peristiwa kiamat ini, dan mereka menghafalnya dan mereka mengetahuinya dengan baik. Jadi kalau para sahabat yang hidup dengan Nabi pun memberikan perhatian yang baik terhadap peristiwa akhir zaman ini, maka adalah satu perkara yang tidak asing dan tidak pelik untuk kita umat Islam turut belajar dan memberikan perhatian terhadap peristiwa akhir zaman ini, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita lihat tentang kronologi tanda-tanda kecil kiamat. Kita akan mula masuk kepada hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman ini, insya-Allah. Mungkin malam ni kalau kita boleh lihat beberapa buah hadis dan kita akan cuba huraikannya, insya-Allah. Kalau kita lihat sebahagian para ulama seperti Abu Al-Aun As-Safarini membahagikan tanda-tanda kecil kiamat, kejadian-kejadian kiamat ni dibahagikan mengikut 3 kategori. Kalau kita biasa dengar, ada 2, tanda kecil, tanda besar. Itu yang standard. Tanda-tanda kiamat yang kecil adalah yang kedua, tanda-tanda kiamat yang besar. Dan tanda-tanda kecil kiamat ini pula Abu Aun As-Safarini membahagikannya kepada 3. Dan itu yang pertama, tanda yang telah pun berlaku dan berakhir. Maknanya ada di antara tanda-tanda kecil kiamat ni yang telah pun berlaku dan telah pun selesai kejadian. Baik. Dan ada di antara tanda-tanda kecil kiamat ini, tanda yang telah pun mula berlaku dan sedang berterusan berlaku sehingga kepada saat ini, sehingga kepada hari ini. Dan yang ketiga, ada di antara tanda-tanda kecil kiamat, itu tanda-tanda yang belum pun berlaku. Jadi, pembahagian ini saya kira sangat sesuai dengan zaman kita ini.
kerana kita sebenarnya sedang memerhatikan tanda-tanda kecil kiamat dan belum lagi ada tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat ni yang paling jelas sekali ialah kedatangan Al-Imam Al-Mahdi. Jadi ada di kalangan para ulama menyebutkan bahawa kedatangan Al-Imam Al-Mahdi ini adalah tanda-tanda kecil, tak termasuk dalam tanda-tanda besar. Tapi pandangan sebahagian para ulama menyebutkan bahawa kedatangan Al-Imam Al-Mahdi ini adalah muqaddimah kepada tanda-tanda besar kiamat. Jadi selagi mana kita tidak melihat kedatangan Al-Imam Al-Mahdi, maknanya kita masih lagi di zaman di mana berlakunya tanda-tanda kecil kiamat, yang mana dibahagikan mengikut 3 kategori: yang telah berlaku dan berakhir, yang sedang berlaku dan masih berlaku, dan tanda-tanda yang belum berlaku. Baik, kita lihat malam ni insya-Allah sebahagian daripada tanda-tanda yang telah berlaku dan berakhir. Maknanya tanda-tanda kiamat ni sebenarnya dah pun terjadi dan dah pun berlalu. Sebahagian daripadanya telah pun terjadi dan telah pun berlalu. Itu jangan kita masih leka kita kata kiamat belum ada dan tak ada, belum berlaku tanda. Sebenarnya sebahagian tanda-tanda kecil kiamat telah pun berlaku dan telah pun berlalu. Baik. Ini yang tanda-tanda ini tak disebutkan dalam buku kronologi kiamat. Dalam buku kronologi kiamat yang mungkin sebahagian tuan ada, tidak ada disebutkan dalam buku. Saya tambah sikitlah untuk kita ni. Tanda-tanda yang telah berlaku dan berakhir. Yang pertama antaranya ialah perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina bi'tsati wa baina al-bi'tsati wa baina as-sa'ati kahatain," Nabi sebut, ataupun kama qala, di antara perutusanku dan hari kiamat adalah seperti 2 jari ini. Kahatain fa asyara bis-sababati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara terjadinya kiamat dan juga di antara perutusanku sebagai rasul dan terjadinya kiamat itu adalah seperti 2 jari ini. Adalah seperti 2 jari ini. Jadi kita pun jadi para ulama tertanya-tanya yang dimaksudkan dengan 2 jari itu apa, bagaimana dikatakan 2 jari. Di sini ada beberapa tafsiran para ulama, antaranya yang menyebutkan bahawa di antara 2 tersebut, di antara berlakunya kiamat dengan di antara diutuskan Nabi sebagai rasul dan juga kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah di mana tidak ada di antara keduanya itu perutusan Nabi dan Rasul yang lain. Ini antara pandangan juga. Ini antara pandangan sebahagian para ulama. Maknanya di antara perutusan Rasul dan juga di antara perutusan Rasul dan juga kiamat itu tidak adanya Rasul ataupun Nabi yang lain. Itu salah satu daripada pandangan yang dikemukakan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis. Dan di antara para ulama juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan di antara perutusanku dan juga berlakunya kiamat itu seperti 2 jari ini bermaksud terlalu hampirnya waktu perutusan Rasulullah itu dengan kejadian kiamat. Maknanya sebab 2 jari ini kan, kalau antara 3 jari maknanya jauh lagi. Tapi disebabkan antara 2 jari itu maka terlalu hampir, maka itu menunjukkan bahawa di antara waktu perutusan Rasulullah sebagai Rasul dan juga kiamat itu adalah sangat hampir. Maka itu menjadi salah satu daripada tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian yang kedua, kewafatan Nabi SAW. Kewafatan Rasulullah SAW juga adalah di antara tanda-tanda kiamat, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday as-sa'ah." Nabi sebut, perhatikanlah 6 perkara. Kamu hitunglah 6 perkara sebelum terjadinya kiamat. Nabi sebut mauti ataupun wafati, kewafatanku. Itu pertama. Yang pertama daripada 6 Nabi sebut iaitu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda berlakunya, tanda-tanda awal berlakunya kiamat. Maknanya dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka telah pun zahir
tanda-tanda kecil kiamat yang awal. Ya, maknanya kewafatan Nabi telah pun berlalu, maknanya telah pun berlaku kejadian tersebut. Jadi kalau orang tanya apakah tanda-tanda kiamat yang telah pun berlaku, disebutkan iaitu keutusan Rasulullah sebagai Rasul, diutuskan Nabi sebagai Rasul, dan juga kewafatan Rasulullah itu adalah tanda-tanda awal kiamat yang sebenarnya telah pun terjadi. Baik, seterusnya antara tanda-tanda kiamat juga yang telah berlaku dan telah pun selesai, yang telah pun berlaku dan juga telah pun berakhir, iaitu pembebasan Baitul Maqdis, dan kematian akibat wabak. Daripada Auf bin Malik katanya, aku datang berjumpa dengan Nabi SAW. Ini hadis yang sama yang kita bacakan sebentar tadi, cuma lebih panjang. Ketika itu baginda berada dalam sebuah kemah daripada kulit. Baginda bersabda, "U'ud sittan baina yaday sa'ah mauti." Kemudian Nabi sebut Fathu Baitul Maqdis, kemudian mautan ya'khuzukum kaqa'asil ghanam, dan kematian yang dahsyat yang menyerang kamu seperti kawanan kambing diserang penyakit lembu gila. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Dalam hadis ini ada dua kejadian besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis di Palestin yang semua kita tahu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tanda-tanda ini telah muncul ketika peristiwa Ta'un Amawas dan ketika zaman Umar, dan kejadian itu berlaku setelah pembukaan Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijrah. Jadi ketika mana sebelum berlakunya, iaitu dua tanda ini kata Ibnu Hajar telah pun berlaku, telah pun terjadi ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kita pun tahu bagaimana peristiwanya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah datang untuk mengambil kunci Baitul Maqdis daripada pemerintah Baitul Maqdis. Peristiwa yang cukup masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dan juga ramai lagi sejarawan yang lain. Bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab datang untuk mengambil kunci pembukaan Baitul Maqdis. Ini pun telah berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kata Ibnu Hajar. Dan juga iaitu yang kedua disebutkan, iaitu berkenaan dengan kematian yang berleluasa, seperti kawanan kambing ataupun unta yang diserang dengan penyakit lembu gila. Kalau kita lihat lembu ataupun kambing kalau kena penyakit ini, dia akan mati serta-merta. Dia akan mati dalam tempoh 2 ke 3 hari. Dan kata Ibnu Hajar, perkara ini telah pun berlaku ketika mana serangan wabak Ta'un Amawas. Amawas ni maknanya tempat yang berlakunya, tercetusnya peristiwa tersebut. Sebab itu dipanggil Ta'un Amawas. Dan Ta'un yang dimaksudkan di sini bukanlah Ta'un yang kita kenal dalam bahasa Melayu. Kalau kita sebut Ta'un dalam bahasa Arab, perkataan Ta'un bermaksud wabak. Wabak yang sangat menular. Wabak penyakit yang sangat menular. Berlaku kepada manusia. Kalau kita lihat di dalam sejarah manusia pun ketika mana di Eropah pernah berlaku yang dipanggil sebagai the Black Death. Tuan-tuan boleh Google dan mencari seperti yang dia ni, the Black Death, di mana mereka diserang dengan penyakit bubonic plague. Bubonic plague ni maksudnya dia suatu penyakit yang dibawa oleh sejenis kuman, sejenis kutu. Dia datang dan kutu tersebut telah pun mempunyai penyakit itu dan menyucuk kepada manusia, gigit darah manusia, masuk ke dalam manusia, dan mereka yang terkena dengan penyakit ini boleh mati dalam tempoh 2 hingga 3 hari. Dan dia menyebabkan timbulnya ketulan-ketulan hitam di bawah ketiak, di bawah kaki dan sebagainya, dan memang menyebabkan kematian yang sangat banyak ketika itu berlaku kejadian tersebut. Dan kita pun tahu di dalam sejarah Islam berlaku di Palestin, iaitu Ta'un Amawas, yang di mana ramai di kalangan para ulama, ramai di kalangan para sahabat Nabi juga telah wafat ketika Ta'un tersebut. Kalau tuan-tuan sempat untuk berziarah ke Jordan contohnya, di sana ada makam-makam para sahabat yang
yang telah pun wafat disebabkan penyakit ini. Dan kita pun tahu dalam sejarah Islam ketika mana zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada satu kisah yang sangat masyhur berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika mana dia hendak pergi ke Syria, ke Syam. Ketika mana hendak pergi ke Syam dan sampai satu tempat sebelum masuk ke Syam, sampai berita kepada Sayyidina Umar bahawa di Syam sedang merebak penyakit taun. Jadi ringkasnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab berbuat mesyuarat bersama dengan para sahabat dan memutuskan supaya mereka berpatah balik, tidak masuk ke tempat taun tersebut. Ini peristiwa yang saya rasa masyhur, semua orang biasa dengar. Jadi apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab berpatah balik, maka sebahagian para sahabat, dikatakan Abu Ubaidah Al-Jarrah kata ya wahai Umar, afirarun min qadarillah, adakah kamu lari daripada takdir Allah? Jadi maknanya maksud soalan itu, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, kepada bertawakal kepada Allah Taala, kalau kena, kalau tak kena takkan kena. Itu yang kita faham. Sebagian para sahabat faham begitu. Jadi maknanya kita masuk ajalah ke Syam. Kalau Allah takdirkan kita kena, kita kena. Kalau Allah takdirkan kita untuk selamat, kita akan selamat. Jadi kenapa perlu kita lari? Jadi Sayyidina Umar ditanya tentang keputusannya untuk tidak masuk ke negeri Syam. Lalu jawapan Sayyidina Umar itulah yang sangat hebat. Tuan-tuan ada satu lagi kuliah yang tuan mungkin biasa dengar, sudah mengikuti siri pertama, iaitu Muwafaqat Umar. Bagaimana kesepakatan pandangan Umar dengan wahyu. Sayyidina Umar bin Khattab ni adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Jadi jawapan Sayyidina Umar itu sangatlah luar biasa. Dia kata nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang lain. Maknanya kita ini hidup dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kita boleh faham bahawa kita akidah ahli sunnah wal jamaah adanya ikhtiar, adanya usaha dan ikhtiar yang kita boleh buat. Maknanya kalau kita dah di tempat yang penyakit, janganlah kita masuk. Bukanlah bermaksud orang yang kuat tawakalnya itu bila ada penyakit dia terus masuk tempat tersebut dan dia pun biarlah kena tak kena pun sudahlah, takdir Allah Taala. Bukan begitu. Tapi yang Allah Taala tetapkan kepada kita, kita mesti ada ikhtiar keluar daripada tempat penyakit tersebut. Iaitu barulah kita bertawakal, sebagaimana dalam hadis-hadis yang Nabi sebut tentang bertawakal dan juga cara-cara untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu kejadian yang telah berlaku. Jadi mengikut pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka kejadian ini, pembebasan Baitul Maqdis dan juga kematian akibat wabak ini telah pun berlaku. Ini pandangan Ibnu Hajar. Ini saya sebutkan tadi, perbezaan di antara nas hadis dan juga tafsiran hadis. Kalau kita lihat pembebasan Baitul Maqdis, Nabi SAW sebutkan kepada kita tentang kejadian bahawa Baitul Maqdis akan dibebaskan. Kita boleh lihat bagaimana ketika zaman Nabi itu Baitul Maqdis Palestin bukan pun di bawah pemerintahan umat Islam lagi. Bahkan umat Islam pada ketika itu berada baru dalam rangka membentuk negara Islam yang pertama. Kalau dibandingkan kekuatan negara Islam pada ketika itu, nak dibandingkan dengan Empire Byzantine yang menguasai Baitul Maqdis pada ketika itu, sangatlah jauh. Ibarat kalau saya nak kata, ibarat kita Malaysia membandingkan kekuatan ketenteraan kita dan juga politik kita dengan Amerika Syarikat, dengan Eropah, sangat jauh bezanya. Tetapi Nabi SAW mengkhabarkan kepada para sahabat bahawa kawasan itu, kawasan yang sedang dikuasai oleh empire yang sangat besar itu akan dibebaskan oleh umat Islam. Jadi maknanya yang Nabi sebut itu kejadiannya. Satu, kita dapat tahu bahawa ini adalah mukjizat Nabi SAW, menyebutkan kejadian yang tak masuk di akal. Para sahabat pun dengar dan beriman kepada Nabi SAW. Dan kejadian itu, kalaulah kita nak buat kira-kira dari sudut geopolitiknya dan juga kekuatan ketenteraan dan sebagainya, mungkin kita boleh kata, tak masuk akal. Macam kita nak bagi satu janji yang sangat besar. Tapi sebenarnya, inilah bukti bahawa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW itu adalah bersumberkan wahyu, yang mana baginda dikhabarkan oleh Allah Ta'ala akan kejadian yang pasti akan berlaku di masa yang akan datang. Ini satu sudut, iaitu kita melihat mukjizat Nabi SAW. Yang kedua,
bahawa pembebasan Baitul Maqdis yang Nabi sebutkan itu adalah pembebasan Baitul Maqdis. Nabi tak sebut bilakah berlakunya, siapakah ketua yang akan berlaku, siapakah ketua yang akan memimpin untuk pembukaan Baitul Maqdis. Nabi tak sebut. Tetapi perincian ini disebutkan oleh para ulama. Ibnu Hajar kata berlaku zaman Sayyidina Umar, ketika tahun sekian berlaku. Jadi ini adalah tafsiran kepada hadis. Yang wajib kita beriman ialah bahawa Baitul Maqdis akan dibebaskan. Itu yang dimaksudkan. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, Baitul Maqdis telah pun kembali ditawan oleh tentera Zionis contohnya. Jadi adakah kita nak kata bahawa akan ada lagi pembukaan Baitul Maqdis yang akan datang? Wallahu a'lam. Kemungkinan kita dah tahu bahawa dalam sejarah berapa kali Baitul Maqdis itu ditawan semula oleh tentera bukan Islam, sampai sekarang ni berlaku ditawan dan dikuasai oleh tentera Zionis. Dan adakah apabila Baitul Maqdis itu akan dibebaskan sekali lagi itu yang dimaksudkan dalam hadis ini ataupun tidak? Jadi kita tidak tahu. Jadi sebab itu kita membaca pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kita berpegang dengan pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk kata ini, dan kita juga tidak menolak bahawa kemungkinan yang dimaksudkan Nabi juga adalah pembebasan Baitul Maqdis yang kali kedua, yang ketiga dan yang seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu kita kata tadi dalam kaedah berinteraksi dengan hari akhir zaman, jangan kita menafsirkan sesuatu dengan begitu yakin. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dalam menafsirkan. Jadi kemungkinan apa yang dikatakan Ibnu Hajar itu adalah betul, dan kemungkinan juga yang akan berlaku di masa akan datang juga mungkin juga termasuk dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh katakan dengan pasti. Jadi yang wajib ke atas kita ialah bahawa Baitul Maqdis akan dibebaskan. Mungkin sekali, mungkin dua kali, mungkin tiga kali, wallahu alam. Tapi wajib untuk kita beriman bahawa Baitul Maqdis itu telah pun dikhabarkan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dan telah pun berlaku dan mungkin akan berlaku lagi selepas ini, kita tidak tahu. Baik. Seterusnya, antara kejadian yang telah berlaku dan juga yang telah berakhir, kalau kita lihat di sini ialah pembebasan kerajaan Parsi. Sikit lagi insyaAllah kita akan tamatkan lepas ni. Iaitu pembebasan kerajaan Parsi. Ini juga kita tahu di antara empire besar yang ada di zaman Nabi SAW, Rom dan Parsi. Nabi sebut daripada hadis Adi bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jika panjang umurmu wahai Adi, in tala bikal umur, pasti akan dibebaskan harta khazanah Kisra. Lalu Adi bin Hatim bertanya, Kisra bin Hurmus? Baginda menjawab, Kisra bin Hurmus. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi sebut kepada Adi bin Hatim, kalau panjang umurmu wahai Adi, kamu akan melihat bahawa harta khazanah Parsi yang besar itu, yang mewah itu, pasti akan dibebaskan oleh orang Islam. Dan Adi tanya lagi, buat confirmation, tanya lagi, ya Rasulullah, adakah kau maksudkan Kisra itu adalah Kisra bin Hurmus? Itu salah satu pemerintah yang ada pada zaman itu. Dan Nabi jawab, ya, Kisra bin Hurmus. Makanya yang Nabi maksudkan itu adalah empire Parsi yang gagah, yang besar itu. Jadi sahabat confirmkan dan Nabi confirmkan lagi sekali. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Lalu, perkara ini kata Adi, aku pernah bersama menawan harta Kisra bin Hurmus. Masya Allah. Nabi SAW berkata kepada Adi, dan Adi bin Hatim adalah antara yang menyaksikan bahawa peristiwa itu berlaku. Peristiwa itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga, iaitu pada tahun 14 Hijrah, 24 Februari 635 Masihi. Nah. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah saya ingat kita mungkin berhenti di sini dahulu untuk kuliah kita pada malam ini. Sebenarnya ada banyak lagi tanda-tanda kiamat yang telah berlaku, disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, juga disebutkan dalam kitab Al-Fitan wal Malahim. Cuma kita hanya sebutkan sebahagian saja daripada tanda-tanda tersebut. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk lagi insya-Allah lepas ni tentang tanda-tanda kiamat yang telah pun berlaku dan telah pun selesai. Dan insya-Allah dalam sesi yang akan datang kita akan melihat kita akan mula membaca insya-Allah hadis-hadis berkenaan dengan kejadian-kejadian akhir zaman yang telah pun mula berlaku dan masih lagi berlaku pada zaman kita. Jadi insya-Allah kita akan mula, dan bab ini agak panjang, tanda yang telah dan sedang berlaku agak panjang, sebab kita akan mula membaca daripada
hadis yang ketiga daripada buku atau kitab kronologi kiamat, insya-Allah. Jadi saya mohon untuk kita berhenti dahulu di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan kepada tuan-tuan ada manfaatnya kepada kita semua, dan di mana salah dan silap saya itu saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan merahmati perbuatan kita serta menulis bagi kita ganjaran yang besar atas usaha yang kita lakukan, insya-Allah, dan menyelamatkan kita daripada segala fitnah dan juga ujian yang berlaku di akhir zaman, insya-Allah. Dan kita sudahi kuliah kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.